Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhana bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftiran aw saddin. Allahumma asrif anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab. Ya sami'ad du'a ya fatiras samawati wal ard. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Masih lagi Allah subhanahu wa ta'ala beri masa kepada kita, sama-sama kita boleh mari dengar isi kandungi ayat Al-Quranul Karim di dalam ruangan pengajian tafsir kita ni. InsyaAllah pada hari yang ke-28 hari ni, hari yang ke-28 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1442, kita akan menyudahi dan menutup khitam akan ini surah, iaitu surah Zumar. Semenjak daripada dulu sehingga ke sekarang lah, mana kata semenjak daripada awal Ramadan kita telah ambil mukarrah, ambilnya ini surah ni sebagai nak buat pengajian kita di dalam ini bulan. Maka dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kita meneruskan itu pengajian kita sehingga sampai kepada hari ini, iaitu hari nak menutup surah Az-Zumar. Apakah Tuhan nak ayatkan kepada kita supaya kita ni boleh ambil pengertian, ambilnya fahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak nak royak kepada kita sebagai orang Islam. Maka marilah sama-sama kita mendengarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nak khabarkan kepada kita di dalam akhir ini surah. Jadi Tuhan ni diwayakkan kepada kita tentang hal-hal orang yang tidak beriman. Maka kita telah wayak gidah, mengaji dah, tahu dah, kata orang tak beriman ni Allah subhanahu wa ta'ala akan bubuh dia di dalam siksa api neraka yang kekal abadi, yang tidak ada jalan nak keluar mereka itu daripada api neraka, dengan sebab mereka itu menzalimi diri mereka. Dalam arti kata demo tu ni tak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari kemudian dan urusan yang dibawakan oleh rasul-rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utuh mari di atas muka bumi. Maka dengan sebab Tuhan royak hal-hal orang tak beriman, Tuhan royak pula hal orang beriman ni balasnya macam mana. Kalau royak hal orang tak beriman saja,
membawa pada orang beriman ini seolah kata tak puas hati, maka itu bukan cara Tuhan kita. Kerana Tuhan kita ni maha bijaksana, dia warilah ni panggil uslub balarah Quran ni, cara muqabalah dia. Yang ni apabila ia royak tentang hal ahli neraka, ia pun nak royak pula tentang hal kesudahan ahli syurga. Maka ahli syurga ni macam mana? Mari kita tengok ayat yang ke 73 lah hari ni insya-Allah. Ya, ayat ni dalam surah Zumar ni ada semua ayat 75 ayat ya semua. Maka insya-Allah kita nak ambil 3 karakter ayat di dalam ini surah sebagai penutup pengajian kita pada hari yang mulia ini. Dia kata ini ni khabaran daripada Allah Subhanahu wa taala lah tentang keadaan-keadaan orang suada. Suada ni mana orang yang bahagia di kalangan orang-orang mukmin. Tak kala dia itu dibawa datang kepada syurga dengan keadaan berjamaah, itu makna kata wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa dan dibawa. Kalimah saqa ni mana bawa? Mana malaikat tu akan bawa orang-orang mana? Orang-orang yang bersifat dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mana patuh tunduk kepada Tuhan mereka. Bawa tu siqa tu kepada mana? Ilal jannah, iaitu kepada syurga. Kepada berapa? Kepada al-jannah, syurga. Syurga ni gapo makna? Yakni tempat kediaman asal bagi kita sebagai manusia. Tempat duduk kita hak sungguh, iaitu di sana, bukannya di sini. Itu maknanya ilal jannah. Zumara, dalam keadaan mana? Zumar. Kalimah zumar ni maknanya jama'atan ba'da jama'atin. Mana satu kumpulan selepas daripada sekumpulan. Hak mula-mula sekali mereka yang bawa, yang dikena bawa kepada syurga ni fa'al muqarrabun. Kumpulan al-muqarrabun. Muqarrabun ni makna mereka yang tak tinggalnya fardu dan tak tinggalnya perkara-perkara yang sunat mereka buat belaka. Tu makna al-muqarrabun. Lepas daripada tu al-abrar. Nah, kemudian al-abrar. Al-abrar ni puak yang suka buat kebaikan. Katanya ulama, yakni ia tak biasa tinggal perkara-perkara yang jadi kewajipan di atas diri dia, serta dia buat juga benda sunat tapi tak sama makam dia dengan puak-puak al-muqarrabun. Mula-mula al-muqarrabun, kemudian al-abrar. Lepas daripada tu mereka yang mengiringi mereka tiap-tiap kumpulan itu munasabah dengan keadaan yang Tuhan nak suruh malaikat bawa tu munasabah dengan keadaan. Biar ratik, tengok pasal ni lah, iaitu puak-puak para nabi serta para nabi. Nabi sama-sama dengan nabi. Fak siddiqin atau fak siddiqun, fak membenar, dan kumpulan dia ni maka duk satu kumpulan puak dia. Wagi satu kumpulan puak dia. Dan fak syuhada. Syuhada ni mana orang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk nak meninggikan kalimah Allah, bukan kerana nak mempertahankan perkara-perkara yang lain daripada tu, maka tak dinamakan syuhada lah. Syuhada mana orang nak pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, tu syuhada hak sebenar. Maka mereka ini akan dibawa oleh malaikat ini menunjukkan kepada syurga berpuak-puak juga. Kemudian burung lagi fak-fak para ulama. Nah, fak-fak para ulama ni ya pergi sekali-sekali dengan puak dia. Makna kata jalan sekali, pergi sekali. Tu makna kata supalah kita duduk dalam dunia ni. Ni orang kaki apa yang kata puak-puak nabi ya duduk sama-sama dia. Puak-puak siddiqun ya duduk sama-sama dia. Puak-puak ulama ya duduk sama-sama dia. Makna kata sain tadi tu sama-sama dia. Tiap-tiap kumpulan munasabah, bawa pergi mengikut munasabah yang mereka itu gunanya nyawa dia kepada kepada jalan ni hak Tuhan kandak ni, sehingga habis nyawa dia di atas itu, maka dibawakan puak-puak dia tu
kepada syurga mengikut apa yang mereka itu, mengikut pangkat yang mereka itu ada. Bawa tu hingga mana? Ilal jannah, hatta sehingga siapa dah kepada syurga tu, idza ja'uha, apabila datang mereka ini akan dia, akan syurga tu, apabila datang siapa dah kepada pintu syurga, bila ni lepas daripada dia naik titik sirat. Dia naik titik sirat, lepas daripada naik titik sirat tadi itu tu, maka dia akan menujukan kepada pintu syurga. Sebab fuah masuk dengan kau, dia akan jatuh di titik sirat tadi itu, jatuh bawah. Tu sirat tu makna kata tiak-tiak tu kena naik belakang, kena timbal belakang, kena lalu belakang kok titik sirat. Nah, maka lalu tu mengikut keadaan iman dan amalan seseorang. Derah lambat setara mana di atas iman seseorang, atas amalan seseorang. Kalaulah derah, mengikut amalan dia. Kalau tak derah, mengikut amalan dia. Itu mana lepas daripada lalu titik sirat, menuju terus kepada mana? Menuju terus kepada al-jannah. Tu dia. Maka apabila orang hak lalu titik sirat mula-mula hak lepas, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu pergi. Nah, dengan cara cepat seumpama kilat. Lepas daripada tu, apabila jadi gitu, dia pun lalu gi, Nabi pun tunggu balik satu jemaah satu lagi, fa umat duk sini. Lalu Nabi doa di sana, tiap-tiap umat dia yang lalu, dia kata, Nabi kata, ya Rabbi salim salim, minta selamat, minta selamat, minta selamat. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua doa Nabi hak doa itu pakat selamat belaka daripada kumpulan-kumpulan tadi, beripung mereka itu belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju Nabi bawa menujukan kepada al-jannah. Apabila pergi duduk depan pintu syurga tadi itu, hatta idza ja'uha, datang dah kepada pintu syurga, lagu mana jadi? Futihat abwabuha, maka terbukalah pintunya. Terbukalah akan pintunya, iaitu pintu syurga. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim, ati babal jannati yaumal qiyamah, mana datang aku ni pintu syurga pada hari kiamat nanti, fa'aftatihu, aku pun menutup ti buka, mana aku pegah pintu lah. Fayaqulul khazinu, maka katanya khazin, zahir daripada hadis ni, mana malaikat yang dah jaga ke pintu syurga tu duduk dalam syurga, bukan duduk luar pintu. Nampak tu tak? Duduk dalam pintu. Mana atas pintu duduk tutup, ya duduk dalam tu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gah pintu. Nah, isyarat kata ya siapa dah di hadapan pintu syurga ni, lalu khazin tadi itu, orang yang duk tunggu pintu syurga tu tanya, man ant, siapa engkau ni yang gah pintu ni? Fa aqulu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jawab, ana Muhammadun, aku ni Muhammad. Apabila malaikat tu dengar jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu perkataan, qalat al malaikatu, maka katanya para malaikat, bika, dengan sebab engkau lah umirtu alla aftaha li ahadin qablak, makna kata aku ni disuruh bahawa jangan aku ni buka pintu bagi seorang pun, pintu syurga maksud, bagi mana-mana orang pun belum daripadamu. Ya Allah, makna kata umat Nabi Muhammad SAW umat yang terakhir, akan tetapi dia boleh masuk syurga sekali dengan Nabi Muhammad awal sekali. Awak apa? Kerana Nabi wayak kata tak ada siapa boleh masuk syurga belum daripada dia. Sebab itulah dia adalah ketua ulul azm. Walaupun dia mari balik belakang, akan tetapi hak belakang ni seolah kata hak yang istimewa sekali, hak lebih sekali, hak hebat sekali, hak kedebel sekali. Maka kita adalah umat dia, kita akan masuk syurga sekali dengan dia. Orang nak boleh masuk syurga sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena tahqiq dua perkara. Yang pertama, haqqaqal iman dengan haqqaqat tauhid. Makna tetap iman kita molek dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala biar molek. Itu sahaja
yang kita nak boleh masuk syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Mereka yang benar sungguh kata dengan firman itu, kata dengan la ilaha illallah, fahanya maksud, fahanya makna, retinya rukun, retinya syarat la ilaha illallah, orang itu akan masuk syurga sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketiadaan payah. Sebab itulah kita ni apabila siapa futihat abwabuha, maka terbuka pintu-pintunya. Wa qala lahum, di sini wa qala lahum, tengok lagi. Wa qala lahum, maka katanya para orang yang tunggu pintu syurga tu, malaikatlah, lahum, bagi mereka itu, piyah. Wa qala lahum khazanatuha, maka katalah bagi ahli syurga tu, hum tu klik pada ahli syurga, khazanatuha, penunggu bagi pintu syurga itu, kata apa? Salamun alaikum, sejahteralah di atas kamu, selamatlah di atas kamu. Sebab apa? Sebab mereka ini nak takkid kata mereka ni selamat sungguh. Selamat apa? Kerana ia lalu di atas titik sirat dengan tidak jatuh di bawah itu, iaitu api neraka, tak jatuh. Selamat molek dengan sebab dia itu ikut molek jinjak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu makna salamun alaikum. Sekadar tu kah? Tak. Tibtum. Kalimah tibtum senir dah hari ni. Fakmu senir dah hari ni. Fakmu tu selamat dah, senir pula. Selamat serta senir. Fakmu ni selamat dah, senir dah, tak ada gapo dah mu ni. Cukup lekat dah. Tu nak royak kita faham dengan cara molek. Baik. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Kalimah tibtum makna lagu mana? Makna sejahtera, makna senir dah, puakmu senir dah hari ni, tak ada susah dah, tak ada susah dah. Senir puakmu hari ni, senir dah, tak ada susah dah. Ya Allah, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Nampak tu tak? Itu makna kata wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Kalimah tibtum ingat malik mana senir. Senir buat apa? Senir kerana kita ada amalan yang soleh, adanya perkataan yang tayyibah, perkataan yang baik, dan hidup pe kita ni, kita adalah hidup pe yang Allah Subhanahu wa taala meredai kita, siapakah kita ni boleh masuk syurga sebab Tuhan nak balas. Maka senir mereka kata puakmu senir dah hari ni, tak ada susah dah. Ada susah tak ada, tak ada. Nah, ada susah tak ada. Pas syurga ni ada berapa pintu. Syurga ni ada berapa pintu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah gini kita tak boleh nak kata sendiri. Mengikut Nabi alaihi wasallam kata lagu mana, kita kata turut tu. Nampak tu tak? Kata mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Bunyi molek tak tuan? Nampak bunyi tak? Cik tengok. Bunyi. Makna kata syurga ni ada berapa pintu semua. Syurga kita ni ada berapa pintu? Adanya 8 pintu semua. Ada berapa? Ada 8 pintu semua. Ada 8 pintu semua. Pia kata hal lagu ni jangan kita duk kata dengan pendapat kita. Kita kena dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal ini. Kita tak boleh nak kata sendiri, kita tak boleh nak pandai-pandai sendiri. Nabi SAW kata dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yakni ia katakan hadis daripada riwayat Sah ibn Sa'd radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati 8 abwab. Makna kata inna 8 abwab ni fil jannah. Makna kata inna fil jannati 8 abwab, pintu syurga tu iaitu ada 8 pintu semua. Pintu syurga ada 8 pintu semua. Fiha, pada salah satu daripada pintu syurga 8 tu babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Satu bab, satu pintu yang yang dinamakan rayyan, tidak memasukkan dia akan pintu tadi itu malaikat orang-orang yang berpuasa. Maka alhamdulillah sekarang lah ni kita duduk dalam keadaan puasa dan kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, kata syurga adalah 8 pintu dan salah satu daripada pintu tu nama rayyan, tidak memasukkan dia malaikat as-saimun. Allahumma taqabbal siyamana
wa du'aana ajma'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum wa fi hadhihi as-sa'ah. Itu maknanya lapai pintu semua. Boleh kita masuk. Ya Allah, lapai pintu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beroyak kepada Sayyidina Umar sebagaimana hadis sahih Muslim. Umar beroyak kepada tabi'in beroyak kepada anak murid dia, siapa kat ulama bawa mari pada kita ni, boleh kita dengar. Hadis kata kan? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah sabda kata, ni pi orang nak masuk syurga ni kena buat lagu ni. Ma minkum min ahadin. Tidak ada salah seorang daripada kamu. Ni biasa kita amal dak perkara-perkara tersebut. Yatawaddau. Tawadda mana dia mengambilkan air semaya. Fayublighu au fayusbighu alwudu. Maka dia itu mengsempurnakan air semaya. Sempurna di sini makna lagu mana? Makna dia ambil tadi itu sempurna dengan had syariat kita tak. Cara basuh, cara kita ambil dengan cara molek. Lepas pada dia sempurna ambil ke air semaya, thumma yaqul, kama dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan itu perkataan, aku menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak aku tu ibadat, hanya Allah Taala jua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi Muhammad tu iaitu hamba-Mu dan rasul-Mu. Apabila kata dengan ini perkataan, Nabi kata illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyi babi min ayyi hasya. Makna kata apabila kita kata lepas daripada kita ambil air semaya dengan itu perkataan, pintu langit terbuka, pintu syurga terbuka, bukan pintu langit, pintu syurga terbuka, pintu lapai-lapai ni terbuka. Yadkhulu min ayyi hasya. Nak masuk hak mana pun ikut. Ya Allah. Nak boleh masuk syurga pintu lapai ni, hak ni. Sebab tu tahqiq qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah molek. Jangan kita buat mudah-mudah dengan ini perkataan. Sebab kita apabila tidak ada bitaqah, tidak adanya surat jaminan iaitu kalimatus syahadah, kita tak boleh masuk syurga. Walaupun kita nak buat amalan hebat setara mana pun, kalau di sini penuh, maka kita tak jadi. Tak boleh kita nak masuk di dalam syurga. Baik. Apabila masuk dalam syurga, sambut molek dah para malaikat tu, sambut molek dah ahli syurga ni. Dia katakan tadi, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Lepas tu katanya bagi ahli syurga, malaikat-malaikat yang jaga syurga itu sejahtera di atas kamu dan senillah puakmu. Sekadar tu dak, fadkhuluha khalidin. Allahu akbar. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah oleh muhai ahli syurga di dalam syurga ini hal keadaan khalidin. Apa makna khalidin? Ai makithin. Apa makna makithin? Makna tetap duduk dalam tu, tidak ada susah payah dan mati, tak ada. Tetap ada dalam tu. Fadkhuluha khalidin, kekal duduk dalam tu. Ya Allah, tak mati? Ya tak mati. Tak sakit? Tak sakit. Tak susah? Tak susah. Tak ada serabut? Tak ada serabut. Nampak tu tak? Tu. Semua tu benda hak kita duk serabut, duk berapa nama akan tak ada belaka. Nah, tu makna akan tak ada belaka. Bila? Apabila kita boleh duduk sini. Lepas tu benda ni ada sungguh tak? Ada sungguh. Hak apa? Kerana Tuhan kecek sungguh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kecek bahu. Maka kita adalah benar. Nak benarkan perkara ni sahaja. Apabila kita benar, sapalah kita sini. Kalau tak benar, nescaya kita tak sapa pada ini makam. Itu makna kata fadkhuluha khalidin. Habis ayat yang ke-73 daripada ini surah. Lepas daripada puak-puak yang boleh masuk dalam syurga tadi itu, boleh masuk dah. Nah, masuk dalam syurga, ya ahlal jannah. Dalam hadis hak lain kata, ya ahlal jannah uskunul jannah khalidina fiha abada. Hei ahli syurga, kekamu dalam syurga selama-lama, tidak ada binasa. Dalam hadis yang lain meduk royak kata, apabila ahli syurga tu beripung duduk dalam syurga molek dah, lagu mana fu ahli syurga tu kecek. Minta Tuhan kepada Tuhan pada saat yang kita duk mengaji tafsir ni, minta Allah Taala jadikan puak kita daripada ahli syurga. Mudah-mudahan kita selamat dan bahagia hidup.
Wa qalu alhamdulillah, ni perkataan yang kata ahli syurga kata wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu. Berkata orang yang boleh masuk syurga apabila dia kata bila ni, apabila dia boleh tengok dengan mata kepala dia barang yang ada dalam syurga daripada pemberian yang besar dan nikmat yang tetap, dan boleh tengok pula apabila dia boleh duduk dalam syurga tu, dia boleh tengok pula akan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala dia. Bukan dalam arti kata Tuhan ada dalam syurga, tak. Orang dalam syurga tu boleh tengok Allah Subhanahu wa taala atas daripadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan tertinggi dengan cara mutlak, yang tidak ada siapa pun nak lebih tertinggi lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah ahli Islam ya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidil Anam sebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda. Begitulah. Maka kita hendaklah puas hati dengan itu pegangnya, kerana itu pegangnya yang dibawa datang oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Siapa dia tak berasa puas hati dengan itu pegangnya, maka hendaklah dia itu pergi cari wahyu yang lain daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Mudah-mudahan boleh kita puas hati dengan perkara tersebut, tetapi tidak sama sekali. Nah, kerana Tuhan waktu turun Quran sebagai kitab yang terakhir, bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, sebagai penutup bagi segala-gala nabi, tidak ada dah nabi lepas pada ni, maka marilah sama-sama kita beriman apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Quran dan perkara yang menjelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sayyidil Anam. Baik, kemudian berkatanya mereka itu waqalu alhamdulillah, katanya mereka itu waqalu man haula, siapakah? Qalu di situ puak-puak ahli syurga. Puak ahli syurga berkata, kata lagu mana? Alhamdulillah, segala puji itu tertentu berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji semua ni kelik pada Allah Subhanahu wa taala belaka. Hak kita boleh masuk syurga, hak kita boleh selamat daripada api neraka, hak boleh kita kekal di sini, hak boleh kita seni, hak boleh kita itu dapat segala-gala nikmat ni daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Maka kita puji akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa apa? Allazi sadaqana wa'dahu. Alhamdulillahillazi, yakni Allah Subhanahu wa taala itu gapa pada kita? Sadaqana wa'dahu. Gapa makna sadaqana wa'dahu? Yakni Allah yang adalah ia itu berjanji dengan kita melalui lidah para rasul dia, sebagaimana ia tu suruh rasul perayak apabila siapa sungguh waktu ya Allah Subhanahu wa taala winya ahli syurga nampaknya nikmat syurga, maka dia akan kata dengan ini perkataan. Sebab kita duk minta ke di dalam syurga, di dalam dunia hari tu minta lagu mana? Tuhan menyata dalam surah Ali Imran ayat 194, dia kata Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan aku, bagilah kepada aku apa yang mung tu janji terhadap aku di atas lidah rasul-rasul mung, dan janganlah mung itu menyakiti aku, menyesalkan aku, memunuhkan harapan aku di hari kiamat nanti, kerana bahawa sesungguhnya Engkau ya Allah tidak sama sekali menyalahi perjanjian. Maka apabila kita minta dengan doa ni, masa kita duduk di atas muka bumi yang kita ada ni, apabila kita masuk di dalam syurga Isyak, kita akan kata alhamdulillahillazi sadaqana. Tuhan benar sungguh. Benar apa dia tak benarnya. Sadaqana wa'dahu, penjanjian dia. Apa tak benar? Kerana dia itu bersifat dengan sifat sempurna, ya boleh nak uwi. Orang tak boleh nak uwi benda hak berjanji, ya sifat dhaif. Kita ni tak nak, kalau janji manusia boleh jadi sungguh, boleh jadi tak, sebab kita ni lemah. Akan tetapi Tuhan apabila dia janji, memang perkara tu ia boleh buat. Nah, kerana dia itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Baik, setelah daripada tu, lepas daripada manusia boleh masuk syurga tu puji Tuhan, kerana Tuhan tu
benar apa yang Tuhan berjanji, lalu dia kata pula. Kata lagu mana? Wa awrathanal arda. Wa awrathanal arda, katanya wa awrathana tu makna lagu mana pula di sini? Yakni Allah Subhanahu wa taala mewariskan, mana memberikan akan bumi. Al-arda di situ katanya para ulama, banyak di kalangan ulama dia kata ardul jannah, iaitu kediaman bumi yang ada dalam syurga. Bumi ada juga dalam syurga, tanah ada juga dalam syurga. Ya, tanah ada dalam syurga. Nah, tanah ada di dalam al-jannah, ada dalam syurga. Itu makna kata wa awrathanal arda. Atau al-arda iaitu al-ardal jannah. Sebab itulah mereka itu kata natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u. Natabawwa' mana ambil tempat mereka itu. Ambil tempat mereka itu daripada bumi syurga tu sekira yang mereka itu kandak. Di mana dia kandak nak duduk, di mana dia kandak nak berkiat kediaman di dalam syurga, duduk, tak ada masalah. Allah kata apabila Allah Taala ni ia masuk syurga, buka ia masuk syurga, ia masuk dah dalam syurga dengan cara sempurna, lalu Tuhan pula tepat bagi dia, puak ahli syurga nak duduk dana, cari tempat ambil diri nah. Salah gitu. Itu makna kata natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Haitsu nasya. Tuhan kita nak duduk di mana, nak buat nak ambil ke tempat kediaman kita di mana, ikut. Apabila ia lepas masuk dalam syurga, maka itulah caranya. Maka katanya Abi Sa'id radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nama Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id ni salah seorang daripada sahabat Nabi alaihi wasallam. Nabi tanya, Ibnu Sa'id, daripada tanya, Ibnu Sa'id, dalam syurga ni, tanah syurga ni macam mana? Tu dia. Seolah kata ia royak dah, Nabi royak dah kepada Ibnu Sa'id, seorang sahabat Nabi lah. Nah, seorang sahabat Nabi tu tanya dah, ia royak gidah, cuma Nabi tanya untuk nak kembalikan ilmu tadi tu klik semula. Seolah kata nak dia mengingati kali yang kedua. Dia tanya, itu tanah ahli syurga ni macam mana? Lalu katanya Ibnu Sa'id tadi itu jawab kepada Nabi. Sebab Nabi royak dah dia, yang nak jawab, Nabi nak tanya pula sekali lagi supaya nak kejap lagi. Dia jawab kata darmakatun bayda. Darmakah ni makna lagu mana? Darmakah ni katanya Imam Nawawi makna pasir yang putih laik berdebu. Pasir yang putih laik berdebu, warna putih. Kemudian miskun khalis. Bau tu sedap. Bau tu sedap. Tu sifat tanah di dalam syurga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka apabila Rasulullah dengarnya Ibnu Sa'id itu jawab dengan itu perkataan, Rasulullah kata sadaq, benar. Makna kata Nabi, aku pula sekali lagi kata benar hak Ibnu Sa'id tu kata, yakni tanah yang berdebu, yang warna putih, lagi bauan dia itu adalah apa nama? Bau sedap. Misk. Tu makna bau sedap. Itulah makna kata syurga, bak tanah di dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Benda ni adalah benda bukan khayalan. Bukan benda yang seumpama ahli-ahli falsafah doa atau benda ni khayalan saja, tak, bukan benda khayalan. Nampak tu tak? Bukan benda khayalan. Cuba kita tengok hari ni. Afanallahu wa iyyakum ajmain. Tuhan kata hari kiamat esok ni, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, pakat lari belaka kita daripada ibu bapa, anak pinak lari daripada mak pak, adik beradik lari daripada tu, lari pada ni. Tak gitu kah? Lari. Akan tetapi setengah-setengah orang kata, boleh jadi ke mak pak nak lari daripada anak cucu, anak cucu nak lari daripada mak pak, sedangkan ada sifat kasih sayang lagi mari ni. Apabila hari ni, hari yang kita duduk ni, makna kata hari yang apa nama, hari yang penuh dengan penyakit corona sekarang lalan ini,
Apabila kita tengok seorang yang mati apabila kenanya bala petaka ni, afanallahu wa iyyakum ajma'in, tak ada siapa nak masuk dekat. Lari daripada mana? Daripada orang hak kasih. Lari daripada orang-orang yang orang-orang yang kita itu berasa terterikat hati. Lari. Apa lagi? Kerana semua ni adalah berapa nama? Nak membenar kata hak Tuhan kecek tu benar. Hak Tuhan kecek tu benar. Bukan Tuhan tu terbohong, bukan Tuhan tu tipu kita. Tak ada sama sekali lagu tu. Nampak tu tak? Maka apabila Nabi royak, Nabi tak pernah bohong, Tuhan pun tak kecek bohong, maka benar. Nak, iaitu kita kena yakin. Nak, iaitu kita naknya apa? Orang panggil kata, hati kita tu kena terikat dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Itu satu hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila dia boleh duduk dah dalam syurga, Tuhan katakan, puak-puak khabar yang mari pula kata, wa ni'ma ajrul amilin. Apa makna wa ni'ma ajrul amilin? Yakni itulah sebagai sebagai balasan yang baik sekali bagi mereka yang buatnya umur dia, ambil umur dia, mari buatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dia buat. Beramal dengan perkara yang baik. Itu makna fariq ma'ajurul amilin. Ni nak ayat kata gapo? Nak ayat ta syurga yang Tuhan suruh kita masuk duduk dalam tu. Gapo nama? Syaratnya kena ada amalan. Syaratnya kena adanya pengorbanan daripada diri kita. Bukan makna kata kita tak ada buat gapo, tak. Bukan makna gitu. Nampak tu tak? Bukan makna gitu. Fa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik berapa nama? Sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Katanya para ulama, yakni thawabul amilin lillahi ta'ala fid dunya. Yakni balasan bagi orang yang beramal kerana Allah di masa dia hidup dunia. Itu makna fa ni'ma ajrul amilin. Gapo fa ni'ma ajrul amilin? Yakni boleh masuk syurga dan boleh nak duduk di mana pun dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala izin dah kepada ahli syurga, nak duduk mana ikut. Cari tempat nak duduk. Tu nak ayat kata Tuhan bebas, Tuhan buka. Sekecil-kecil syurga iaitu 10 kali dunia ni. 10 kali ganda dunia ni. Sekecil-kecil syurga. Nampak tu tak? Maka inilah ayat Al-Quran yang kita dengar. Itu ayat yang ke-74 daripada surah Zumar. Ayat yang terakhir. Setelah daripada puak-puak masuk syurga, siap belaka dah. Cukup lekat dah. Boleh duduk di dalam Al-Jannah. Lalu kata lagu mana? Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa tara, dan engkau di sini pia katanya para ulama, yakni puak-puak boleh masuk syurga tu lah. Wa taral malaikata, kita boleh tengok para malaikat tu hari nampak dalam hari tu, nampak padah dengan pangkat dan sesuai dengan makam tu hari nampak para malaikat. Dan engkau akan melihat para malaikat tadi mengindari, mana duk sekelilingi gapo mana? Duk sekelilingi al-arsh, duk sekelilingi arash. Mana duk sekelilingi arash ni makna lagu mana? Makna kata arash ni makhluk ya Allah Subhanahu wa taala jadi sebesar-besar makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsyur. Daripada arash ni tak ada besar. Maka di sekelilingi malaikat tadi yang besar, kalau nak adu arah dengan kursi seumpama duit bulat apabila kita tahu di dalam pada pasir yang luas begitu lalu. Nisbah kursi dengan arash. Nisbah kursi dengan langit yang ketujuh seumpama tu juga. Langit yang ketujuh nisbah dengan langit yang ke-6 begitu juga. Sehingga langit dunia ni. Nampak tu tak? Nak sebesar-besar makhluk. Tapi malaikat tu mengelilingi, iaitu arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk sekelilingi arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk buat gapo? Duk buat gapo? Iaitu duk buatnya yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihun mana menyuci Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyuci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian Tuhan-Tuhan mereka. Dengan dia duk puji. Yusabbih
dan yuhammidun, yusabbihun. Nah, makna dia menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok ulama yang kata lagu mana sini. Tengok ulama sedikit supaya nawi kita ni jadi terikat hati kita dengan para ulama kita. Dia kata tak kala telah sebut Allah Subhanahu wa taala tentang tentang hak ahli syurga tadi dah, dan belum pada tu tentang hak ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala waktu turunnya dua kumpulan ini, hak daripada ahli syurga masuk syurga, hak daripada ahli neraka masuk neraka. Dengan apa? Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketiadaan apa? Dengan ketiadaan ada kezalimnya walaupun sikit. Setelah daripada tu Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang malaikat-malaikat dia, bahwasanya malaikat itu menindari, makna kata sekelilingi sekelilingi arsyur rahman, iaitu arash Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mereka itu dok tasbih dengan memujuk akan Allah Ta'ala. Memujuk ni makna kata kita membesar akan Allah, menyuci akan Allah, dan kita membersih akan Allah daripada agama, daripada segala kekurangan, dan daripada segala keaiban, dan daripada segala kejahatan. Malaikat duk tolong tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong di situ makna lagu mana? Bukan mana Tuhan berhajat kepada malaikat duk tolong dia. Tak, makna pakat mereka itu duk puja, membersih, mengagung, membesar akan Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada malaikat tu Tuhan royak kata dia buat gapo di sisi sekelilingi arasy. Ayat kata, hei manusia, hei jin yang tidak beriman, kalau mung tu tak nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada lagi makhluk-makhluk yang lain yang senantiasa nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mu tak sewa baik dengan Tuhan, ada lagi makhluk yang mulia, yang hebat, yang gagah, yang kuat lebih pada manusia dan jin ni, senantiasa doa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu Tuhan kata wa qudiya bainahum bil haqq. Apa makna wa qudiya bainahum bil haqq? Makna Allah Subhanahu wa taala qada dan hukum dengan keadilan. Lagu mana? Tuhan wa'asuknya ahli neraka di dalam api neraka dengan keadilan dia. Dan Tuhan wa'asuknya ahli syurga ke dalam syurga dengan kelebihannya. Ingat? Wa'asuk ahli neraka dalam ahli neraka dengan keadilan Tuhan. Wa'asuk ahli syurga dalam syurga dengan kelebihan Tuhan. Hak apa? Kerana puak hak masuk ahli neraka ni, ya wak salah banyak tu. Hak ahli syurga ni ya wak sikit kebaikan dia, tetapi Tuhan ganda lagi kebaikan dia. Hak apa? Kerana dia ni orang yang patuh, orang yang beriman, orang yang berakidah betul, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna wa qudiya bainahum bil haqq. Dengan apa? Bainahum di antara makhluk semua tu. Bil haqqi, dengan benar-benar. Apa makna haqqi di situ? Ai bil adli, dengan keadilan. Hak di situ makna keadilan. Baik. Setelah daripada sudah belaka dah kerja semua sudah belaka dah. Daripada semenjak bakitnya manusia daripada kubur sehingga boleh masuk syurga, satu kumpulan daripada puak ahli hak kanan, dan sehingga boleh masuk neraka kumpulan puak daripada ahli hak kiri, sudah belaka siap dah. Lagu mana jadi? Waqila alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna waqila? Yakni dikata, dibunyikan suara lepas daripada sudah urusan semua. Apa nama? Alhamdulillah. Segala puji itu mustahak tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu siapa? Rabbil alamin, iaitu Tuhan yang mengurus, yang mengatur akan segala-gala perkara. Maka kata dengan ini perkataan ini waqila alhamdulillahi rabbil alamin ini, iaitu tutur dengan dia, cakap dengan dia, kecek dengan dia, al-qaunu ajma'. Semua makhluk tadi tu akan kecek lagu ni belaka. Semua makhluk akan kecek lagu ni belaka. Sama ada manusia, sama ada binatang ternak ke, sama ada berapa nama makhluk, semua tadi itu akan cakap dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
Hak apa? Kerana segala puji itu tertentu mustahak bagi Rabbil Alamin. Dengan segala puji tadi itu tertentu dengan dia. Sebab pada hukumnya Tuhan, pada keadilan Tuhan, nah, pada kemuliaan Tuhan, pada keagungan Tuhan, itu menunjuk kata semua makhluk itu menyaksi bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan puji. Sebab apa kita tak boleh nak puji Tuhannya? Kerana Tuhan buat tu kena molek dah dengan perkara-perkara. Makhluk hak pesing binatang Tuhan buat pesing kena. Makhluk hak pesing manusia Tuhan buat kena. Makhluk pesing jin Tuhan buat kena. Malaikat hak bicara malaikat. Nah, batu, pokok kayu berapa nama pesing tu. Semua tadi tu Tuhan buat kena belaka. Maka semua pakat menyaksi dengan lisan dia. Lisanul hal, keadaan dia dengan alhamdulillah. Puak hak boleh kecek seumpama manusia, kecek boleh seumpama malaikat, seumpama jin, dia kata dengan lidah dia, kata dengan cakapan dia. Nah, kata dengan lidah dia, cakapan dia lah maksud kita ni. Begitu hak cakap. Ada pun hak pesen tak ada cakapan, dia kata dengan keadaan dia. Kata dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada pelik. Benda ni tak ada pelik. Benda yang boleh kita kata. Benda yang mereka itu akan kata. Sebab semua perkara ni akan tasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk ni pakat dok tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala belaka, walaupun kita tak faham kata ya tasbih tu macam mana, tapi ya tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila siapa hari ni pakat kata alhamdulillahirabbil alamin belaka, maka itulah katanya Imam Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, ia kata Allah Ta'ala bukakan kejadian makhluk ni dengan alhamdulillah, dan Tuhan menutupkan segala makhluk itu dengan alhamdulillah. Kalau gitu alhamdulillah Nabi kata tamlaul mizan. Makna kata memenuhkan apa nama timengnya. Kita banyak alhamdulillah di atas lidah kita, iaitu timengnya kita tu jadi penuh. Ayat hak mana tu ayat kata mula perkerjaan awak urusan sakut paut dengan makhluk menjadi berapa nama ni? Ayat dari awal. Ayat awal daripada surah Al-An'am. Tuhan kata alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Itu ayat tu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan segala-gala langit dan bumi dan menjadikan cahaya dan gelap itu. Nah, menjadikan cahaya dan gelap Tuhan belaka tu yang menjadi. Itu segala makhluk tu Tuhan menjadi dengan mulakan dengan alhamdulillah. Lepas daripada tu Tuhan kata di dalam apa nama ni, di dalam ayat terakhir ni, ayat surah Zumar ni, Tuhan kata wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Mula dengan alhamdulillah, akhir dengan alhamdulillah. Maka sinilah para ulama kita faham kata apabila kita nak minta gapo daripada Tuhan, mula dengan alhamdulillah, sudah dengan alhamdulillah. Hak ni hak Tuhan kenal dan Tuhan puji sekali dan Tuhan suka kepada kita. Itulah maksud yang agung dan besar daripada surah Zumar yang kita sebagai umat Islam boleh dengar daripada awal sehingga akhir daripada pihak majlis kita ni, supaya kita boleh ambil pengajaran, ambil pengertian belaka, supaya kita ni dirahmati dan dinikmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhir ni sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala menjadikan Quran ini sebagai panduman hidup kita dan sebagai perkara yang nak memimpinkan kita kepada jalan yang lurus dunia maupun di akhirat nanti. Dan janganlah kita sebagai umat Islam itu berhenti sekadar dalam bulan puasa saja tadarus, iaitu mengaji akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka hendaklah kita berterus, walaupun masa mana-mana pun kita mengajilah. Akan tetapi Ramadan adalah satu madrasah yang untuk kita nak mendekati diri kita dengan Al-Quranul Karim banyak lebih daripada hak lain, kerana bahasa dia lah masa kita duduk di dalam madrasah, duduk dalam sekolah, duduk dalam jamiah, ya ada sistem cara yang tertentu. Nah, cara yang tertentu. Apabila kita tubik, ambillah cara itu tu pergi guna pada tempat-tempat yang kita duduk masing-masing. Pada akhir ni sekadar inilah sahaja dulu. Insya-Allah pada besok hari itu akan kita tengok maudhu' cara lagu mana pula kita nak bercakap, maka diikutilah pada jelsah yang terakhir. Kalaulah puasa 29 hari,
maka esok hari yang terakhir, malam ni malam 29, kalaulah 30 atas kehendak kita Tuhan lah. Atas kehendak kita Tuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.